Hmm. Tak apa sama. Mana nak buka sini ya? Mana kamera situ? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Okey. Bagi yang dah join, cikgu minta korang share ke 5 atau 10 grup, okey? Supaya orang lain dapat juga manfaat daripada apa yang kita share hari ini. Okey? Okey, hari ini cikgu nak share tentang tips tips keintiman, okey? Yang boleh pakai oleh semua lapisan masyarakat yang sudah berkahwin. Okey. Semalam cikgu share tentang ubat periuk yang boleh membantu kita cepat sihat. Okey. Bantu untuk merapatkan dan menguatkan otot faraj. Kemudian bantu pelancaran darah, pengeluaran toksin, melawat luar dan dalam. Okey. Hari ini dia berkesinambungan, dia berkaitan. Okey, selepas kita merawat diri, selepas diri kita pulih, okey, dan kita akan berfungsi kembali menjadi seorang isteri, okey. Jadi hari ni tips keintiman. Okey, hari ni cikgu akan share tips keintiman daripada segi okey, daripada banyak sudut lah. Okey, yang boleh dipraktikkan diri sendiri atau kita boleh share kepada kita punya customer, kita punya klien atau kita boleh share kepada kawan baik kita. Okey. Okey, first kali tips keintiman adalah perkara yang paling wajib adalah menjaga kebersihan dan kesihatan. Okey, untuk mendapatkan keintiman yang lebih bagus, keintiman yang selamat adalah yang pertama adalah jaga kebersihan dan kesihatan. Okey, kalau misalnya kata kita tidak menjaga kebersihan adalah satu kesilapan yang sangat besar dan menyebabkan kita sendiri yang menyebarkan penyakit. Kita sendiri yang kotor, kita yang membawa penyakit dan kita yang membawa kuman dan menyebabkan penyakit tu datang. Okey? Untuk keintiman yang paling penting adalah jaga kebersihan dan kesihatan. Okey?
selalu mencuci alat intim kita. Okey, sebelum dan selepas cuci. Selepas itu, bagaimana nak merapikan kita punya faraj kita. Okey, untuk merapikan faraj, kita kena selalu buat rendaman faraj dan buat aktiviti bertangas sebulan sekali selepas habis haid. Okey, apa manfaat bertangas? Bertangas adalah untuk menguatkan otot-otot faraj juga dan merawat rahim. Okey. Okey, yang seterusnya menjaga kesihatan dengan berpantang dengan betul. Kita kena tahu badan kita. Contohnya ada orang dia tak boleh ambil buah-buahan atau sayur-sayuran yang bersifat sejuk, boleh menyebabkan dia faraj dia ada lelehan yang sangat banyak dan boleh mengganggu keintiman. Okey, alat intim dan mengganggu aktiviti keintiman. Okey. Jadi untuk kesihatan rahim, kesihatan kita punya faraj adalah penting untuk kita menjaga makanan. Kita tahu makanan apa yang tak boleh kita ambil dan mengambil makanan secara seimbang. Okey. Itu sangat penting untuk kesihatan faraj dan rahim. Di samping kita mengamalkan ubatan-ubatan herba yang membantu untuk menstabilkan hormon. Menstabilkan hormon. Okey, menstabilkan hormon ni apa? Ada orang tak faham kan? Dalam badan kita ada beberapa hormon. Pertama, hormon kortisol, hormon stres. Okey, kedua adalah hormon oksitosin, hormon rasa sayang, rasa cinta, rasa dihargai. Yang ketiga adalah hormon leptin. Hormon leptin dan hormon ghrelin. Macam mana nak sebut? Okey, hormon lapar dan hormon kenyang. Hormon cinta dan hormon stres. Okey. Antara 4 hormon ini sekiranya dia tidak seimbang boleh menyebabkan kita ada masalah stres yang tinggi. Bila stres yang tinggi, badan tak sihat. Kita tak boleh fokus. Okey. Bila stres tinggi, hormon oksitosin ataupun hormon kasih sayang dia jadi berkurang atau semakin lama semakin hilang. Okey. Sedangkan untuk melakukan hubungan intim, untuk beraktiviti keintiman, kita perlu ada rasa sayang, rasa cinta, rasa dihargai. Okey. Di samping ada rasa tenang. Kalau stres itu tinggi, okey, hormon kasih sayang itu kurang, ada masalah lah, ada gangguan lah dalam hubungan intim. Okey. Jadi kita kena tahu badan kita hormon perlu seimbang. Kalau hormon cinta, hormon stres, hormon kenyang dan lapar, hormon ketakutan, hormon kerisauan tidak seimbang boleh menyebabkan gangguan-gangguan kesihatan dan gangguan untuk keintiman. Okey, sebab tu kita kena tahu kita kena ambil herba yang sesuai untuk bantu untuk keseimbangan hormon bagi menjamin kelancaran hubungan intim kita. Okey. Okey, untuk yang dah join malam ni, cikgu minta korang share, okey? Malam ni cikgu share tentang tips keintiman. Okey? Tips keintiman. Yang pertama adalah perlu jaga kebersihan dan kesihatan. Okey, kenapa perlu jaga kebersihan? Okey, bila kita nak melakukan hubungan intim, alat keintiman ataupun faraj kita perlulah bersih. Okey, sekiranya kita tak jaga kebersihan boleh menyebabkan pelbagai risiko penyakit akan mendatang dan paling kronik akan jadi kanser lah. Okey, jadi untuk asasnya untuk aktiviti keintiman yang bagus adalah kebersihan. Okey,
Kemudian adalah penjagaan kesihatan. Paling simple kita jaga kesihatan faras kita dan kesihatan rahim kita. Okey. Okey. Paling simple untuk penjagaan rahim dan penjagaan faras adalah kita menjaga kesihatan dengan cara berpantang dengan betul. Kita tahu apa yang tak boleh untuk diri kita dan apa yang boleh untuk diri kita. Okey? Okey? Nah, yang paling penting seperti semalam yang cikgu share adalah kita perlu seimbangkan hormon kita. Okey, macam tadi cikgu kata, kita perlu tahu kita ada 5 hormon yang perlu diseimbangkan. 5 hormon ni dia perlu diseimbangkan supaya kita punya aktiviti keintiman atau keintiman kita ini menjadi lebih lancar dan memberi kesan yang baik kepada tubuh badan dan emosi kita dan seterusnya mengikat kasih sayang. Okey? Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Kak Lia. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Kak Su. Assalamualaikum dan selamat malam cikgu, baru masuk ni. Waalaikumsalam, selamat malam Kak Jumaiyah. Kesihatan rahim untuk anak dara macam mana ya cikgu? Jannah Johari. Okey, boleh kenalkan diri tak Jannah Johari ni dari mana? Sebab cikgu baru first time tengok Jannah ni. Okey. Okey, kalau sebut pasal anak dara, apa kerisauan yang ada pada anak dara? Okey, dia tak sama dengan orang yang telah berkahwin. Dia tidak sama dengan orang yang sudah melahirkan. Okey, biasa anak dara masalah rahim dia apa? Biasanya adalah masalah senggugut. Bila masalah senggugut ni, okey, boleh juga mengamalkan herba-herba yang ada untuk bantu rahim tu jadi lebih sihat dan boleh mengurangkan kesakitan senggugut. Okey, biasa kalau pokok-pokok yang biasa yang boleh bantu untuk merawat rahim ini adalah senduduk putih. Senduduk putih ni tak susah untuk kita jumpa. Biasanya dekat kebun-kebun, kat tepi-tepi jalan kita akan nampak ada senduduk yang tumbuh. Senduduk yang ada bunga putih tu diambil dan dibasuh bersih, kemudian direbus. Direbus dengan kuantiti 3 cawan air. Direbus hingga jadi 1 cawan air, diminum. Untuk anak dara boleh amalkan sebulan sekali. Okey, tengok pada masalah yang dihadapi. Jannah Johari dari Melaka. Baru habis mengurut ni cikgu. Alhamdulillah rezeki Kak Jumaiyah. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Kak Anihim. Hari ni niaga ke Kak Ani? Hari ni boleh cikgu sambung. Boleh cikgu sambung tentang tadi tips keintiman untuk ibu yang pernah bersalin atau ibu yang baru habis pantang. Tajuk ini adalah berkesinambungan dengan tajuk kita semalam. Semalam tajuk kita adalah ubat periuk. Bagaimana ubat periuk itu boleh membantu ibu dalam pantang untuk sihat luar dan dalam. Bagaimana ubat itu boleh bantu untuk seimbangkan hormon, menguatkan rahim dan menguatkan otot faras, kemudian bantu untuk menghilangkan sakit-sakit badan. Okey. Tajuk hari ini tips keintiman. Dia adalah berkaitan selepas kita memulih dan merawat. Kemudian kita akan kembali sebagai isteri. Okey, jadi kembali kepada aktiviti keintiman. Okey. Kak Ani hari ni mengurut 3 orang ni pun baru siap mengurut. Masya Allah, rezeki. Kak Ani 3 orang hari ni. Rezeki Kak Ani, syukur Alhamdulillah Kak Ani. Okey. Okey, cikgu sambung tentang hormon kita paling kurang pun kita kena tahu kita ada 5 hormon yang perlu distabilkan. Kita ada 5 hormon yang perlu diseimbangkan. Okey.
Okey, yang pertama adalah hormon kortisol. Yang kedua adalah hormon oksitosin. Macam mana nak sebut? Dah. Okey, hormon kasih sayang, hormon cinta, hormon dikasihi, hormon dihargai. Okey, hormon kortisol adalah hormon stres. Kemudian adalah hormon kerisauan. Okey. Yang keempat adalah hormon lapar dan hormon kenyang. Okey. Dia adalah hormon yang perlu distabilkan. Sekiranya hormon ini tidak seimbang, kan, boleh menyebabkan berlakunya keradangan, pembengkakan pada badan, boleh jadi gemuk selepas bersalin. Kemudian bila hormon kasih sayang, hormon oksitosin itu tak seimbang atau tak stabil, boleh menyebabkan ada masalah ketika melakukan hubungan intim. Okey, sebab bila kita nak melakukan hubungan intim, kita perlu ada inilah rasa sayang, rasa dihargai, rasa diperlukan. Okey. Jadi kita perlu tahu, kita perlu seimbangkan kita punya hormon dengan ambil herba-herba yang boleh membantu kita untuk sihat luar dan dalam. Okey? Okey, nak amalkan ubat periuk boleh, nak amalkan jamu yang dibuat sendiri pun boleh, tapi kita tahu bahan-bahan herba itu adalah bahan-bahan herba yang betul-betul membantu untuk seimbangkan hormon kita dan membantu kita sihat luar dan dalam. Dan share cikgu, Alhamdulillah, terima kasih Kak Su. Assalamualaikum cikgu dan kawan-kawan. Waalaikumsalam Kak Feeling. Semua ni Alhamdulillah, ia juga doa dari cikgu yang selalu mendoakan kami sebagai anak murid. Masya Allah Kak ni. Okey, ni semua kasih sayang Allah pada kita semualah. Okey. Kita kena clear tahu sebab kenapa cikgu share tips ni hari ni. Tak kira lah sama ada kita terapis atau bukan terapis, ilmu ni sangat penting. Okey, lagi-lagi kita yang terapis, pertama kita menceburkan diri dalam bidang pencegahan pantang. Yang kedua, kita juga ada kemahiran untuk merawat mati butik. Jadi ini adalah perkara yang berkaitan. Okey? Okey, tips keintiman. Tips keintiman tadi cikgu dah sebut tentang kebersihan, kesihatan. Okey? Kemudian cikgu sebut tentang keseimbangan hormon. Okey? Jaga kesihatan dengan tahu cara berpantang yang betul. Okey, kemudian adalah kita kena selalu buat senaman kemud. Okey, kita kena rajin buat senaman kemud bagi membantu untuk ibu yang besar ini untuk bagi elastik, untuk bagi dia punya otofaras tu kuat, kenyal dan boleh berfungsi seperti dululah. Okey. Di samping dibantu oleh ubat-ubat herba sama ada ubat periuk, okey, majun dan sebagainya. Okey. Okey, dalam untuk menjadikan hubungan intim ini, menjadikan dia sesuatu yang memberi kesan yang baik kepada kita adalah first kali kita kena bersedia. Kita kena ada satu mindset yang bersedia sebab kebanyakan wanita hidup dia sibuk dan otak dia sibuk berfikir. Okey, kadang-kadang diri dia penuh dengan stres dan penuh dengan kepenatan. Okey. Jadi perlu ambil satu masa untuk ready, untuk rehatkan badan sekejap, jaga amalkan pernafasan dalaman, bawa tenang, kemudian bawa tenang dan datangkan rasa bersedia. Okey, bertenang itu adalah untuk latih fikiran kita menjadi fokus. Okey, menjadi fokus pada satu. Untuk berehat, untuk bertenang, untuk berkasih sayang lah contohnya.
Kalau otak tu tak fokus, dia akan fikir, oh lupa. Semalam ada janji dengan orang, ada masalah macam-macam lah. Ataupun lupa baju sekolah anak belum basuh, jadual anak belum tengok. Ataupun lupa nak buat persediaan, esok ada customer, lupa nak siapkan barang tangas. Jadi otak tu sentiasa berfikir. Jadi bila buat hubungan intim ni, kita dalam keadaan yang tekanan jugalah. Jadi bila disentuh, kita tak rasa. Bila disentuh, tak mendatangkan rasa nikmat. Okay? Dia antara orang yang banyak kerja, orang yang banyak fikir, dia perlu ambil satu masa me time. Okay? Untuk dia bertenang, amalkan pernafasan dalaman untuk bagi rasa tenang, rasa relax pada diri dia. Okay? Okay, misal kata dah buat penjagaan kebersihan, penjagaan kesihatan, dah buat senaman kemud, okay, dah ambil me time untuk dapatkan rasa bersedia, rasa tenang, dah buat macam-macam dah, tapi bila melakukan hubungan intim tak rasa nikmat. Bila melakukan hubungan intim tidak rasa gembira, tak rasa seronok, tak datang rasa cinta, tak rasa hubungan intim itu menjadi satu pengikat kasih sayang. Okey, biasanya sekiranya kita dah buat rawatan, kita dah jaga diri, okey, kita dah bagi emosi kita berada dalam stage yang bagus, tapi bila bersama masih ada masalah, tak sedap, tak puas, tak gembira. Okey? Ini adalah kemungkinan tuan badan tu dia dalam keadaan dia ada masalah pada diri dia. Masalah sama ada masalah dia trauma lah, nak kata trauma pada tubuh dia, trauma pada hati dia, trauma pada fikiran dia. Okey? Kalau dari segi psikologinya, unfinished business. Okey? Masalah yang tak settle pada masa lepas dibawa kepada masa ini dan memberi kesan pada diri dan perhubungan. Okey? Alhamdulillah, terima kasih Cikgu Dayang sentiasa share ilmu. Alhamdulillah, malam ni Cikgu nampak lagi Ayu dalam seri-seri. Masya Allah, ya ke? Ni Allah lah yang bagi seri pada Allah lah, Allah yang bagi seri. Dan share Cikgu, Alhamdulillah, terima kasih Kak Feeling. Tawar hati satu punca juga kan Cikgu. Macam Kak Feeling kata tawar hati. Okay, apa punca tawar hati? Dia adalah trauma. Dalam kita hidup dengan pasangan kita hidup dengan suami kita atau isteri kita, contohnya kan, kita sentiasa diuji. Jadi dalam ujian ada ujian, dalam ujian ada hikmah. Tapi bagaimana badan kita, fikiran kita menjadikan itu adalah sesuatu yang memberi kebaikan. Tapi sebenarnya kebanyakan orang dia akan trauma. Okay? Setiap orang ujiannya adalah berbeza. Okay? Trauma itu menyebabkan badan tu stuck. Okay, stuck. Bila disentuh tak rasa. Okay, bila dibelai tak rasa. Okay, selain daripada trauma yang trauma masa lalu, mungkin juga adalah masalah komunikasi pasangan tu sendiri. Kadang-kadang dalam kehidupan suami isteri ni ada bergaduh, ada baik, ada merajuk, ada sakit hati, ada marah, ada dendam. Okey? Semua ini jika tidak disucikan, dia akan menjadi satu benda negatif yang jauh tertanam dalam prasedar kita. Okey, bila dia tertanam dalam prasedar kita, benda tu kita rasa macam tak ada, tapi dia wujud dalam diri kita yang menyebabkan automatik diri kita akan bagi respon. Okey, maksudnya dalam diri kita ni dah tersimpan, pasal suami aku selalu buat sakit hati aku, dia tak fikir pun perasaan aku.
Nanti aku nak balas dendam kat dia contohnya kan. Jadi benda tu dah tersemat dalam badan tapi dekat dalam nyata ni kita tak ingat. Okey. Apa yang tersimpan kat prasedar kita, dia akan membentuk karakter kita secara kita tak sedar. Jadi, boleh menyebabkan respon kita pada pasangan kita bukan semakin baik. Cara tak sedar respon tu semakin lama semakin menyakitkan hati dan kemudian apabila diri kita ada tersimpan ingatan dalam badan kita ni dan prasedar kita ni banyak benda negatif, badan kita ni dia akan buat satu tindakan untuk menyelamatkan diri kita sendiri daripada perkara-perkara yang tidak selamat di luar. Okey, contohnya perkara yang menyakitkan hati apa semua tu tak membuatkan kita rasa selamat. Jadi bila bersama pasangan untuk berhubungan intim, tak mendatangkan rasa nikmat. Okey, sebab badan tu stuck. Dari segi yang ini sebenarnya kalau masalah komunikasi, kita kena saling bermaafan dengan betul-betul maaf. Kalau dari segi terapi, kaunseling, kita ada terapi kemaafan. Okey? Perlu, kadang-kadang kita dah maafkan orang, tapi ada satu benda trauma yang terperangkap jauh dalam diri kita, makin lama makin sakit. Makin sakit, maka kena buat terapi melepaskan kesakitan. Okey? Ke arah menopause pun kira kurang juga hubungan intim ni kan cikgu. Betul. Tapi zaman sekarang doktor banyak mencadangkan untuk orang yang bakal nak menopause ni dia kena ambil jugalah ubat yang untuk seimbangkan hormon. Supaya bagi orang yang masih ada suami, dia perlu ubat hormon tu lah untuk keintiman. Cikgu nak tanya, kalau wanita normal menopause tu sampai umur berapa ya? Dia menopause yang normal ni biasanya dia 48 tahun ke atas. Kalau 35 tahun dah menopause, itu satu benda yang tak normal sebenarnya. Tapi kalau dah menopause, seharusnya kalau umur 35 tahun menopause macam tak keluar head tu, rasanya bolehlah ambil ubat serba yang menstabilkan hormon untuk darah head tu dibantu untuk dihasilkan semula, okey? Okey, bagi orang yang selalu sangat selalu merendah-rendahkan diri sendiri, orang yang selalu rasa dirinya tak berguna, orang yang selalu bersedih dengan diri dia, orang yang tidak merasakan diri dia ni tidak merasakan diri ni, dia tak merasakan diri yang terbaik. Ada orang dia rasa dia useless, ada orang dia rasa dia tak cukup bagus, ada orang rasa dia tak cantik, ada orang dia rasa aku ni tak berguna, aku ni tak bagus, aku ni apa lagi. Kalau kita banyak kita banyak sabotaj diri, memberi kata-kata negatif pada diri, okey, itu akan menjadi satu rangsangan yang tidak baik pada diri. Okey, sebenarnya tubuh badan kita perlu disayangi, perlu dihargai, perlu disyukuri. Tapi kalau kita selalu sabotaj diri adalah tanda-tanda kita orang yang tidak mensyukuri. Okey, badan kita sendiri perlu disayangi dan disyukuri untuk dia berfungsi dengan lebih baik. Apabila melakukan hubungan intim, bagi badan yang selalu disayangi, bagi diri yang selalu disayangi dan disyukuri, dia akan berfungsi dengan lebih baik. Okey? Jadi masa melakukan hubungan intim akan menjadi lebih bagus, lebih sedap, okey, lebih ketat. Okey? Dalam berjuta-juta orang di dunia ni, tak semua orang tahu. Sebenarnya sayangi diri ni satu benda yang sangat-sangat penting. Kalau kan hadis Rasulullah, kita menyayangi diri kita, kita kena sayang orang lain macam mana kita sayang diri kita.
Okey, majoriti orang dia pun tak sayang diri dia. Dia pun tak tahu diri tu perlu disayangi. Okey? Jadi bila diri dia tidak disayangi, dalam diri dia tu stok kasih sayang tu kurang atau stok kasih sayang tu kosong, dia akan mengharap yang di luar. Contoh ada suami, dia harapkan suami, tapi suami dia sendiri tak pandai macam mana nak penuhkan kasih sayang, macam mana nak depositkan kasih sayang banyak-banyak. Okey? Jadi bila kat dalam tak ada, berharap yang kat luar pun tak dapat, jadi marah. Okey, jadi marah, jadi meradang, jadi memaki-maki kan. Bila tak sayangi diri, bila tak syukuri diri, menyebabkan tubuh badan kita sendiri rasa dia tidak diperlukan. Dia tidak dihargai. Jadi masa hubungan intim, tubuh badan kita, sistem badan kita tidak membantu untuk mengeluarkan hormon-hormon kasih sayang. Okey? Penting, sangat penting untuk buat terapi sayangi diri, terapi syukuri diri untuk menjadikan diri kita ni lebih berguna, lebih bagus, lebih sihat, lebih awet muda, lebih sedap. Okey? Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Kak Asis Aloyah. First kali terapi sayangi diri, syukuri diri. Kemudian barulah kita syukuri yang di samping kita tu. Syukuri suami, syukuri anak-anak, syukuri rumah, syukuri rezeki yang masuk hari-hari kan. Dia untuk hubungan intim ni, dia bukan sekadar ada suami, ada isteri. Ada alat intim. Dia bukan sesimpel itu. Okey, sebab kunci tubuh badan adalah hati. Okey, hati. Sebab tu kalau kita hidup berpasangan, kena selalu saling memaafkan. Saling memaafkan dengan maaf yang sebenar lah. Okay, jangan kata mulut kata maaf tapi hati masih bengkak. Itu tak berjaya lah. Okay. Tu, saya tak nampak lah diorang bagi love. Tak masuk ke sini. Terima kasih yang bagi love banyak-banyak, yang bagi like banyak-banyak. Okay, bagi yang join kuis pula. Yang join live malam ni minta share ke 5 atau 10 group tau. Admin kata kena bagi love banyak-banyak kat cikgu. Paling kurang 5 kali love kata admin. Follow notification. Okay. Lagi-lagi kita terapis yang ada dalam bidang penjagaan dalam pantang, urutan selepas bersalin dan terapis yang melakukan rawatan mati putih. Okay. Tips keintiman ini kita perlu mastery, kita perlu kuasai. Okay. Bermula dengan kita menjaga kebersihan. Kemudian kita menjaga kesihatan dengan berpantang dengan betul. Kemudian latihan kemud. Okay. Okay, kemudian bagi orang yang selalu hidupnya sibuk. Okay, hidupnya penat, banyak stres. Perlu ambil satu me time setiap malam atau setiap malam sebelum masuk tidur. Ambil me time, ambil satu masa me time lah sekejap dah 5 minit ke kan. Okay, buat pernafasan dalaman. Okay. Relaxkan badan, relaxkan fikiran. Okey. Kemudian bersedia. Bersedia tu maknanya kita relax, badan kita relax. Kita bersedia. Bersedialah. Kita bersedia. Okey.
Selepas bila dah jaga kebersihan, jaga kesihatan, kemudian amalkan ubat-ubatan herba atau ubat-ubat yang membantu untuk memulihkan dalaman dan luaran. Dan amalkan dan amalkan pemakanan yang seimbang untuk menstabilkan atau seimbangkan hormon. Semua tu dah settle, tapi bila bersama ada masalah lagi. Tak sedap, bila digosok tak rasa. Ada lagi bila digosok tak rasa, selepas kita dah jaga betul-betul kesihatan, kebersihan, dah buat me time, dah buat senaman kemutan, dah amalkan herba-herba yang bantu untuk kita sihat luar dalam. Tapi hubungan intim tu tak sedap juga. Digosok tak rasa, tak puas dan sebagainya. Macam tak berapa kemut. Kena check pula bahagian psikologinya. Tak ada kat sini, tak nampak. Saya dah bagi lebih 100. Masya Allah. 5. Kena check pada psikologinya. Komunikasi dengan pasangan. Trauma masa silam. Kena ambil tahu komunikasi, masalah dalam rumah tangga. Kemudian trauma. Ataupun adakah selalu merasa diri tak cukup bagus. Dalam masa kita buat rawatan, kita perlu juga beri beberapa tips supaya customer kita clear apa masalah dia, apa yang punca sebenar yang menyebabkan dia mati butik. Mati butik sebab tidak berpantang ke, mati butik sebab tak stabilkan hormon ke, mati butik sebab ada masalah dalam rumah tangga, hati sakit, hati bengkak ke, ataupun ada masalah rendah keyakinan diri. Rasa diri tak cantik, rasa yelah umur dah meningkat, badan pun dah ada yang dah tak tegang kan. Tak kisah sama ada tegang tak tegang, aset kita yang first kali kita positif, sayangi diri, syukuri diri. Mana-mana yang kendur, dia akan berfungsi lebih baik lepas ni. Besok orang kata kita ada isu aset kita kendur, jadi boleh menyebabkan hubungan intim tu tak sedap. Jadi kalau orang perempuan kena ambil ubat untuk tegangkan balik. Tapi sebenarnya jika kita selalu buat terapi sayangi diri, syukuri diri, mana-mana yang tak berfungsi, dia akan berfungsi semula. Mana-mana yang tidak sihat, dia akan berangsur untuk sihat sedikit demi sedikit sehingga dia betul-betul sihat. Kak Feeling, betul lah. Terima kasih Kak Feeling ingatkan. Kejap terima kasih semua bagi love. Kak Zuya bagi 100, Masya Allah. Nanti Kak Zuya dapat 1 juta. Cikgu nak tanya, umur 37, bulan 4 tak datang bulan, kenapa ya? Kak Sis Aloyah ada ambil apa-apa ubat tak? Ubat perancang ke? Yang menyebabkan head tu tak keluar. Bagi orang yang umur awal ni, kalau head tak keluar, dia kena ambil herba lah. Dia ambil herba ni ubat periuk ke apa, tak ada masalah. Yang penting dia ada bahan-bahannya bantu untuk stabilkan hormon kita, stabilkan kita punya haid. Bahan apa biasanya serapat menjekani, satu kacip Fatimah. Rajin berkemut senemang kagil, betul. Makan jamu cikgu, betul. Dia cerita dia selepas dah makan jamu, dah jaga pantang, dah macam-macam semua dah buat. Tapi bila bersama ada lagi tak sedap.
Kemungkinan masalah psikologi tadi. Okey, kena buat terapi sayang diri, syukuri diri. Kemudian baru syukuri suami, syukuri anak-anak. Okey, seterusnya dah buat segala seterusnya adalah gangguan mistik. Gangguan mistik juga akan mengganggu hubungan kita. Okey? Gangguan mistik dia akan bermula daripada emosi kita. Daripada emosi kita, hati kita, kita rasa nak marah, kita rasa panas, kita rasa tak suka tengok muka pasangan. Sepatutnya kita memandang muka pasangan dengan muka kita tengok muka dia dengan penuh kesyukuran. Inilah ciptaan Allah yang ciptaan Allah yang terindah. Inilah hadiah Allah untuk kita. Pandangan tu dengan penuh kasih sayang. Pandangan tu dengan penuh kesyukuran. Pandangan dengan hati yang lapang. Pandangan dengan hati yang indah, yang nyaman. Okey, tapi kalau ada gangguan mistik, kita akan pandang dengan rasa marah. Kita akan pandang dengan rasa benci. Kita akan pandang dengan rasa menyampah atau pandang dengan tak ada perasaan. Dia bermula dengan emosi. Ada orang dia akan bergaduh. Ada orang dia tidak bergaduh tapi hambar. Okey. Bila berjauhan rindu, bila datang dekat tak rasa apa-apa. Ataupun contohlah suami tu keluar pergi kerja, isteri kat rumah, rasa sangat bernafsu. Tapi bila dua-dua ada kat sebelah, bila gosok tak rasa. Okey. Ataupun bila bersama dia akan jadi keluar darah. Ataupun juga miswi tu bau busuk, mengeluarkan bau busuk. Jadi pendarahan atau keluar bau busuk. Ataupun juga ketika melakukan hubungan intim jadi sakit. Okey. Untuk gangguan mistik ni dia banyaklah dia punya tanda-tanda dia. Okey. Jadi untuk gangguan mistik ni biasalah kita kena padukan diri kita dengan amalan zikir pagi dan petang. Boleh amalkan mandi garam dan bidara 21 hari berturut-turut dan boleh buat air minum 21 hari berturut-turut. Lepas tu jangan petikai siapa buat, kenapa dia buat. Satu je kita kena pegang, kita maafkan siapa yang buat. Itu adalah kunci kesembuhan. Kalau kita orang yang tahajud, kita orang yang jaga solat, kita orang yang jaga semua benda, okey, tapi kita ada dendam kesumat dalam hati. Contohnya kita tahu dah sihir ni orang buat. Jadi aku dendam dengan orang ni. Okey, sebab orang yang kena sihir je dia tahu betapa sakit ni. Okey, orang yang tengok, orang kata macam tak sakit je dia ni. Tapi kita yang tahu betapa sakit ni. Okey, betapa perit ni. Betapa susahnya. Jadi disebabkan rasa perit, rasa susah menyebabkan datangnya perasaan marah. Marah kemudian dendam. Adanya perasaan dendam berubat kat mana pun memang susah nak sembuh. Bila kita kena gangguan sihir, gangguan jin dan sebagainya, jangan fikir siapa yang buat. Jangan bincangkan siapa buat. Jangan bincangkan kenapa dia buat. Tapi pegang satu benda, aku maafkan dia kerana Allah Ta'ala. Aku maafkan dia kerana Allah Ta'ala. Bila kita maafkan orang, bukan untuk dia. Maafkan orang adalah untuk kita. Bila kita ada hati yang bersih, hati yang tenang, mudah untuk sembuh. Okey, kemudian selalu buat terapi sayangi diri, syukuri diri. Okey, juga membantu untuk kesembuhan daripada gangguan mistik. Gangguan mistik ni ada daripada sihir. Sihir yang berbentuk santau ke, dan sebagainya lah. Ada sihir daripada hasad dengki manusia, dia upah bomoh. Kemudian bomoh guna hadam dia jin. Ada juga sihir disebabkan oleh jin yang jatuh cinta. Jin tu sendiri jatuh cinta. Dia masuk dalam badan, kemudian dia buat. Jadi orang wanita ni jadi panas baran. Bila panas baran, selalu marah orang yang terdekat, marah orang yang tersayang. Lama-lama, orang semua tak nak mendekat. Jadi, jin tu rasa dia boleh kuasai badan tu. Dan menjauhkan daripada orang-orang lain. Jadi, boleh berubat dengan cara padukan kita punya amalan, kita punya zikir pagi petang. Okey, kemudian mandi garam bidara 21 hari berturut-turut. Okey, kemudian
Buat terapi syukuri diri dan sayangi diri. Okey, Assalamualaikum cikgu dan semua sahabat. Semoga sihat selalu. Waalaikumsalam. Sambil dengar ilmu cikgu, sambil urut suami, kakinya tegang ikut panduan cikgu ajar semalam. Alhamdulillah, tahniah Kak Ardah. Urut suami, mengeratkan kasih sayang. Terima kasih Kak Lily, ingatkan mistake tu tadi. Cikgu memang lupa. Hani Ros, Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Kak Hani. Kak Hani Melaka yang... Okey. Customer saya ada alami sebab mistake. Dia terapis-terapis yang dah belajar dengan cikgu, dia tahu, cikgu bagi tahu kita akan tahu petanda-petanda mistake tu kan, sama ada dari segi perasaan kita tak sedar hati, kita rasa seram sejuk, ataupun bila disentuh kat situ baru cuit je dah nak macam nak terpelanting orang tu, dia sesakit. Tu antara, ada lagi. Okey, ada lagi tanda-tanda lain. Alhamdulillah sangat-sangat bermanfaat saya join kelas iConfident ni. Saya dapat income lebih, dapat juga membuat rawatan diri sendiri juga. Syukur Alhamdulillah Kak Su, tahniah. Betul tu cikgu, kata Kak Hani. Aloya customer saya datang urut dengan saya, dia dah 4 bulan tak datang bulan. Dia datang rumah saya minta urut, umur 37 tahun, dia belum kahwin lagi. Kena urut lah. Kena urut. Okey. Kena urut. Urut lah. Sambil-sambil urut tu, baca Bismillah 5, baca Inna Fatahna Laka Fatahan Mubina. Okey. Lamakan urut dekat perut, dekat peha, dekat pinggang, dekat punggung, kat tapak kaki dengan betis. Lepas tu, dekat rahim dia tu, tak kisah baca apa. Baca Al-Fatihah, baca ayat kursi ke, baca Bismillah 5 ke, sambil dia tepuk-tepuk. Okey. Kemudian sengkak lah. Banyak sangat yang cikgu dah yang share ilmu walaupun dah lepas kelas iConfident tak faham, sentiasa cikgu reply WhatsApp bila kita tanya. InsyaAllah Kak Su. Minta maaf lah kalau lambat balas WhatsApp Kadang-kadang telefon tu dekat tangan anak buat kerja sekolah. Kan? Dah buat kerja sekolah, dia menyambung pula main telefon, senyap, dia tak beritahu mak dia. Kalau untuk yang bukan Muslim, yang bukan Muslim, masalah mesti ni apa yang patut tapi buat kalau untuk Muslim senang sikit. Tak, kalau cikgu sendiri sama je rawatan cikgu buat pada yang Muslim dan bukan Muslim. Okey? Sebab kalau kita ikut cara tu sama je. Apa yang kita baca sama je. Sebab pada masa sama kita protect diri kita. Kalau non-Muslim kita tak baca apa-apa, kita tak protect diri. Urutannya sama, tekniknya sama, kita punya teknik pendidikan diri pun sama. Okey, sama. Tak tahulah kalau Kak Feeling ada cara yang lain. Boleh, kalau rasa benda tu memang sesuai digunakan, boleh guna. Kenapa kat komputer ni stuck? Komputer tua. Dekat situ okey tak? Itu okey, komputer tua ni. Komputer tua ni dia stuck. Okey. Untuk tips hari ni, tips keintiman, membina mahligai bahagia. Kita sendiri yang create, kita nak sesuatu tu, kita usaha, kita buat tindakan. Bila kita kata nak mahligai yang bahagia, kita kena buat sesuatu jalan yang betul, tindakan yang betul. Okey, jangan kata kita nak bahagia, tapi kita tak buat tindakan yang betul. Jadi bila buat tindakan yang salah, yang kita nak yang baik-baik tu tak dapat. Okey.
Dia macam ni je lah kalau orang hidup bersama isteri ni kan. Suami ni jangan digenggam. Kita bukan genggam pakai tangan tau. Kita genggam pakai hati. Tapi isu dia bila kita genggam pakai hati, kita yang sakit. Okay, jangan genggam dia. Lepaskan dia. Okay, biasanya suami yang dilepaskan ni, dia akan kembali kepada kita. Dia akan nak kita juga. Kalau kita genggam, kita sakit, dia pun sakit. Sebab tu dia macam nak lari. Macam burung dalam sangkar, jiwa dia terseksa. Kita sayang burung tu, kita masukkan dia dalam sangkar, kita kunci. Sedangkan burung tu nak kebebasan. Bila dia bebas, dia rasa bahagia. Dan dia akan kembali pada tuan dia. Macam ayam, kalau kita bela ayam kan. Kalau bahasa Johor bela lah. Bahasa korang cikgu tak tahu. Kita bela ayam, kita sediakan reban. Okay, tempat tinggal ayam tu, cikgu sebut reban ayam. Pagi kita lepaskan dia. Dia berjalan-jalan satu kampung. Maghrib, dia pandai balik. Cukup pula tu. Macam itulah perumpamaannya hidup berpasangan. Ramai orang dia genggam. Bila dia genggam, dia sakit. Dan orang yang digenggam juga rasa sakit, rasa tak selamat, rasa tak bebas. Sebab tu nak lari. Dia nak senang, lepaskan. Di samping kita buat teknik-teknik yang menenangkan dia, membuatkan dia rasa selamat. Dia akan datang. Dia akan datang dengan rela dan dia akan datang dan terus melekat. Slow, komputer ni slow. Tak keluar lagi. Okey, ada. Wah, banyak. Masya Allah. Terima kasih Kak Su. Terima kasih semua bagilah banyak-banyak. Cikgu tengok kat laptop admin sebab komputer cikgu ni komputer tua. Tadi dia stuck. Lepas tu komen tak keluar. Ni. Alah apa bang? Tu. I confident. Bukan pula. Sinilah senang. Okay, I confident. Okay, tips yang cikgu share ini boleh digunakan oleh terapis dan boleh digunakan oleh bukan terapis. Okay. Boleh keluar lagi. Ni kan. Okay. Tajuk hari ni dia bersambungan daripada tajuk semalam. Okay, semalam adalah proses berpantang, merawat dan memulih diri dengan menggunakan ubat-ubatan herba untuk bantu memulihkan tenaga dalam, tenaga luar, melancarkan peredaran darah, menyihatkan badan, jadi segar, muka kemerah-merahan, awet muda. Okay, menghilangkan sakit-sakit, memecahkan angin dan menguatkan otot-otot rahim, menguatkan dinding rahim, menguatkan otot faraj. Okay, mana? Waalaikumsalam. Warna cahaya. Cikgu. Cikgu minum kopi cotek. Kak Siti hadiahkan cikgu. Terima kasih pada Kak Siti lah. Terima kasih banyak Kak Siti bagi kopi cotek. Okay. Terima kasih Alhamdulillah bila saya sampaikan live cikgu. Dah banyak yang dah faham. Jadi saya dah kurang WhatsApp. Oh syukur Alhamdulillah. Tahniah Kak Su. Allah beri kefahaman. Allah terangkan hati. Allah tajakan minda untuk serap ilmu lah. Untuk faham. Okey, cikgu minum kopi cotek. Kak Siti bagi hadiah ni. Okey, korang yang dapat kopi cotek ni boleh hubungi Kak Suria atau Kak Siti Fairuz yang ada kat JB. Okey.
Ini antara bahan dia juga kan, bahan yang untuk stabilkan hormon wanita jugalah. Hormon wanita kita estrogen kan. Bantu untuk kesihatan luaran dan dalaman. Okey. Okey, sini baru naik. Baru nampak komen. Kelas zikir al-maksurat. Kelas zikir Kelas zikir al-maksurat boleh beritahu nama tak, dari mana? Bagaimana urut bahagian ketiak kiri dan bahu yang sakit? Okey, bahu yang sakit, cikgu boleh suggestkan korang untuk urut dekat bahagian ni dulu. Ni bahagian, nampak tak situ? Bahagian kita punya ni. Okey, kita punya ni apa? Kalau dalam kita punya sistem otot, nama dia tricep, bicep dan sini deltoid. Okey. Kemudian urut di bahagian ketiak dalam. Okey, berlikat belakang. Okey. Lengan kita sini, bahasa mudahnya sini lengan. Okey, kalau kita tengok dekat anatomi otot, nama dia bicep, tricep, deltoid. Okey, berlikat belakang. Okey. Lepas tu dekat celah ketiak. Okey, kalau tulang dekat bahu tu apa? Scapula. Okey, otot bahu yang ada di belakang trapezius. Tapi kelas cikgu kelas tradisional cikgu tak sebut-sebut trapezius, cikgu tak sebut. Cikgu just sebut cara tradisional. Bahu, lengan, belikat. Semoga Allah limpahkan rahmat dan rezeki yang baik untuk cikgu, ikhlas menurunkan ilmu. Masya Allah, syukur Alhamdulillah. Mudah-mudahan Kak Afdah, terima kasih atas doanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bila saya dah selalu join live cikgu, dah banyak faham. Syukur Alhamdulillah. Tuan Nur Cahaya, Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu baru boleh tengok komen dekat komputer cikgu. Tadi cikgu tengok dekat laptop admin. Kak Siti tak nampak malam ni. Kak Siti dia banyak slot siang. Jadi malam mungkin dia dah ketiduran. Nak top up tenaga, esok nak mengurut lagi. Hanya sebuah nama. Macam-macam ke orang punya nama. Hanya sebuah nama. Boleh beritahu nama sebenar tak? Aduh, memang jiwang lah ke orang ni. Hanya sebuah nama. Jiwang betul lah. Cikgu jiwang juga ni. Mahligai bahagia. Nak dalam rumah tangga secara fitrahnya nak bahagia. Hubungan intim kena sedap. Okey, tapi masalahnya tak sedap. Bahagia musnah. Angan-anganku musnah. Tahap benda tah. Jadi jazakillah khairan kasiran cikgu, mohon halal ilmu saya halalkan. Saya murid cikgu dia Pak Masya Allah. Nama ni akak kelas zikir ni. Nama. Cikgu nak ingat muka. Kena beritahu nama lah. Okey, semoga bila cikgu ingat nama, cikgu ingat muka, silaturahim kita semakin kuat. Hanya sebuah nama. Terima kasih bagilah banyak-banyak kat cikgu Okey, bila nak mahligai bahagia, kita kena jaga kebersihan, kesihatan, pantang yang betul, latihan kemud. Kemudian tadi latihan kemud, kita kena ambil herba untuk stabilkan 5 hormon kita. 5 atau 6 hormon lah sebenarnya. Okey, untuk sihatkan badan kita supaya tak sentiasa lesu, bertenaga. Okey. Tapi bila badan kita semakin sakit, semakin lesu, kena check lah sama ada sebab kenaikan berat badan, ataupun kerja teruk tak ada rehat, ataupun ada benda mistake bergayut-gayut kat badan. Tu kena check lah.
Okey, seterusnya adalah kena tahu komunikasi kita adalah adakah kita ni pasangan yang apa orang kata apa tu nama dia mengelak apa deny apa deny apa tu curang bukan bila dah buat salah tu macam kabur pura tak ingat lah kan. Okey. Okey, komunikasi. Okey, kena tahu komunikasi bagus ke tak, rumah tangga kita okey ke tak. Okey. Siti Muslimah bukannya kat Melaka dah cikgu. Kat Melaka. Ni dia kata kat Pramuka Alam. Ni sebuah nama Siti Muslimah. Siti Muslimah cikgu ingat. Duduk mana sekarang? Siti Muslimah. Okey, Nur Mala. Ustazah Nur Mala kan? Ustazah Nur Mala lah. Ya, dekat tu kan. Ini kelas zikir Al-Masrat ni korang boleh follow ni Ustazah Nur Mala. Dia ketua mutawif kan? Ustazah Nur Mala. Korang nak haji, nak umrah boleh rujuk dia. Okay, mana tahu lepas ni boleh buat kelas tajwid pula. Nak urut pun boleh jumpa Ustazah Nur Mala juga. Saya Suria, cikgu daripada Pasir Gudang. Kak Suria kita kenal. Siapa nak urut dekat bahagian Pasir Gudang, boleh urut dengan Kak Suria. Kita kenal Kak Suria. Yang kita tanya tadi orang yang ni. Atas ni. Hanya sebuah nama. Kelas zikir. Okey, korang boleh tinggalkan nombor telefon, lokasi mana yang korang cover, okey? InsyaAllah siapa-siapa yang perlukan perkhidmatan untuk urut tradisional, penjagaan dalam pantang, urutan selepas bersalin dan rawatan mati butik, boleh hubungi terapis kita. Okey? Terapis kita ada di Johor Bahru, di Puchong, di Rawang, di Melaka. Di mana-manalah insyaAllah. Amin. Ya, tinggal kat Ketih cikgu. Kak Muslimah tinggal kat Ketih pula. Dekatlah dengan cikgu Kak Muslimah. Boleh kita jumpa. Ustazah Nur Mala. Ustazah Nur Mala insyaAllah nanti habis kopi kita jumpa. Bolehlah kita buat reunion. Kak Alia Johor. Kak dia yang mana? Tak ingat lah. Okey. Tadi cikgu kata trauma. Apa trauma yang ada dalam diri kita? Bengkak ke hati kita ni? Bengkak ke hati kita ni? Dalam hubungan suami isteri kena tahu semua tu. Kan? Jangan ada masalah. Biasalah orang dah kahwin. Biasalah gaduh. Nanti baik, gaduh baik. Gaduh pun anak kita 6. Ya, tapi okey, anak 6 tu syukur Alhamdulillah rezeki. Lagi satu rahim subur. Sperma semua subur. Syukur Alhamdulillah. Tapi masalahnya bila korang ada masalah, korang tak sucikan dengan berlapang dada, kemaafan dan sebagainya. Terapi maaf kena selalu buat. Terapi melepaskan kesakitan kena buat jika ada trauma yang terperangkap dalam diri tu. Tak. Terapi kesyukuran, tapi syukuri diri, tapi sayangi diri kena buat. Syukuri apa yang kita ada pun kena buat. Okey, kemudian kalau ada gangguan mistik, kena padukan diri dengan zikir pagi dan petang. Solat yang waktu jangan tinggal. Terapi syukuri diri, sayangi diri juga sangat membantu. Okey, kemudian maafkan orang. Okey, bila dah tahu kena gangguan mistik, tak kiralah daripada mana benda tu, siapa buat. Jangan dipetikai, jangan dibincang siapa yang buat aku. Kenapa dia buat aku? Kenapa mesti aku? Okey, tak perlu. Satu je, memaafkan. Okey. Tak sabar nak jumpa cikgu secara live. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Cikgu pun semakin yakin COVID ni bukan selama-lamanya. Dia akan musnah juga. Dia akan pergi juga. Dia akan kembali ke rahmatullah juga. InsyaAllah kita boleh jumpa lagi.
Sementara ni jumpa dalam FB dulu. Selalu jumpa live di FB. Kan. Saya yang kusuk urut di Bandar Baru Uda, yang jadual cikgu terbalik itulah kan. Jadual terbalik, aduh tak ingat pula aku. Nama Kak, nama sebenar Kak Aloyah ni. Kita tak ingat lah. Okey tak untuk tips malam ni berkesinambungan daripada tajuk semalam. Siapa yang tak sempat join semalam, ada masa boleh tengok rakaman live semalam. Okey. Nanti insyaAllah cikgu akan fikir lagi apa yang berkesinambungan dan bersesuaian dengan kita punya bidang kerja kita. Okey, cikgu halalkan semua ilmu yang cikgu bagi. Okey, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan korang kena sebarkan manfaat. Mana? Tak nampak? Nampak lah. Klik pada Kejap. Mana? Nurzan. Oh. Klik apa tu? Kejap. Oh, Kak Izan. Kita panggil Kak Izan. Nur Izan kan? Entah. Kita panggil Kak Izan hari tu. Korang pun kalau ni Kak Su, hari tu satu batch dengan Kak Suria ni, Kak Izan ni. Satu batch ke ataupun Kak Suria hari batch yang pertama, ya Kak Izan batch yang kedua masa tu. Tu last cikgu buat khusus sebelum PKP lah. Lepas tu terus cikgu tak ke mana-mana. 3-4 bulan juga di rumah je. Okey. Kita kena dah. Kita ingat dah. Kak Izan ni pun dia ni perawat juga ni. Korang nak pergi menuntut ilmu kan. Ilmu yang di luar kebiasaan boleh jumpa Kak Izan. Okey, korang dah pukul berapa ni? Oh, dah nak pukul 12. Masya Allah, tak sedar. Okey, untuk korang yang nak beli minyak, boleh klik kita punya link shop. Okey, admin ada bagi link shop. Okey, nak beli minyak ke, apron ke, bash ke, okey. Boleh klik dekat kita punya shop. Shop kita tak banyak barang lagi. InsyaAllah akan datang kita akan tambah barang lah. Okey. Kemudian, korang boleh sebarkan maklumat kepada komuniti di tempat masing-masing. Kita ada kelas urus RM69. Okey. Kita ada kelas RM69. Kita ada kelas 6-9. Okey. Ada kelas 100% online. Ada kelas 50% online, 50% praktikal. Okey. Dan ada kelas 100% offline. Okey. Semuanya di iconfident.com. Okey. Kalau korang ada recommend kat kawan-kawan untuk belajar urut, bagi je link iconfident.com. Okey. Bagi yang belum claim 2 kali kelas percuma, korang dah boleh mula claim jika korang rasa korang perlu lagi nak ulang kaji. Okey. Bagi korang yang belum claim kelas 2 kali percuma, boleh claim jika korang rasa korang perlu ulang kaji lagi. Okey. Kelas 2 kali percuma ni adalah terbuka kepada mereka yang join kelas 2 hari full offline bersama cikgu. Kan? Tapi ada syarat lah. Nanti korang boleh hubungi admin.
Ingat cikgu ya, banyak murid boleh ingat. Terbaiklah. Masya Allah, mudah-mudahan terus ingatlah. Kuat ingatan, kuat iman, kuat sabar semua. Okay? Saya nak join kelas yang full cikgu. Yang full 100% offline. Hari tu last lah. Kelas 100% online tu last untuk batch Kak Su. Okay, kalau Kak Su nak join kelas dengan cikgu yang ada di JB, itu lama lagi, lambat lagi. Untuk kalau nak join kelas offline bersama cikgu, 100%, siapa-siapa yang nak kelas offline, 100% bersama cikgu memang kena datang ke Maman untuk masa ini. Okay, face to face dengan cikgu. Okay. Saya belum cikgu. Kak Lily ada lagi satu. Ada lagi satu kelas percuma belum claim. Baik cikgu. Okey, terima kasih pada semua yang sudi join live cikgu hari ini. Semoga tips hari ini bermanfaat untuk korang dan bermanfaat untuk di-share kepada kawan-kawan, customer dan sebagainya lah. Okey, terima kasih yang bagi love banyak. Terima kasih yang bagi like banyak-banyak. Terima kasih yang dah share. Terima kasih yang komen. Terima kasih banyak-banyak. Semoga korang murah rezeki selalu, sihat selalu, awet muda selalu. Okey. Semoga hormon korang pun semakin seimbang, hidup semakin baik dan semakin lancar rezeki. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye-bye.